Tuan Yang Dipertua, Ipoh Barat, oleh kerana tertimbul ini. Dan ini juga adalah dalam kawasan parlimen bersempadan dengan kawasan parlimen saya, dan juga beberapa yang terbunuh pada malam itu adalah pengundi-pengundi kawasan saya. Keenam-enam mereka yang terbunuh itu kesemuanya ada puluhan peluru di badan mereka, khususnya sasaran adalah di dada kiri. Dan beberapa mereka ada tembakan di atas kepala di sini. Dipercayai mereka itu didudukkan dan ditembak dari atas. Ada peluru ditembusi sini. Dan juga apa yang saya dengar, apabila saya melawat kawasan itu, saya pergi melihat jiran-jiran, rumah-rumah jiran. Sebelum peristiwa ini berlaku, polis telah memasuki rumah-rumah jiran dan katakan jangan keluar daripada rumah, dan ada yang mereka diberi supaya tutup telinga mereka. Kemudian jiran-jiran rumah mereka dikunci dari luar. Apabila polis memanggil, keluar seorang daripada 6 orang itu, dan terus dia ditembak mati. Selepas itu keluar yang lain. Keluar yang lain serah diri. Tetapi semuanya termati. Dan ini adalah satu pembunuhan yang kejam. Tetapi kita mesti tahu apakah motif, kenapa ini dilakukan oleh polis. Dan kalau ini merupakan Tan Sri Speaker minta penjelasan. Ini dah melampau. Ini berucap sudah 1 jam lebih, Tan Sri. Mana boleh cakap begitu? 1 jam lebih saya ucap. Berapa lama lagi? Tolong hormat sama speaker. Minta laluan. Kalau tak tahu tak, rujuk. saya ingin membetulkan itu satu tuduhan yang melampau ni. Kamu boleh bercakap bila kamu dapat peluang. Saya sedang bercakap, tolong. Yalah, tapi jangan cakap macam tu, itu bohong. Sudah satu. Padang Serai, Padang Serai, Padang Serai, Padang Serai, Padang Serai. Sudah. Sudah. Saya sakit hati bila dia tak hormat dengan speaker. Nih, Ipoh Barat, panjang lagi. Sudah sejam lebih sudah. Batu Pahat mau minta laluan. Penjelasan. Tak. Bagi ke tak bagi? Lagi sedikit. Ha? Datuk, Dia tak bagi Batu Pahat. Tan Sri Speaker. Saya setuju kepada pandangan saya. Saya harap satu penyiasatan saya membuat suruhan pandangan saya bahawa satu siasatan bebas dibuat supaya kita semua akan tahu apakah yang benar-benar berlaku, dan supaya kita elak perkara-perkara ini terjadi. Satu lagi perkara adalah di boleh mana minta penjelasan sikit, Ipoh Barat. Sikit saja. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ini yang menjadi masalah. Kita selalu mengambil kes berasaskan kepada selektif. Sebenarnya banyak lagi penjenayah yang mati, baik daripada kaum lain. Kenapa tidak dijadikan sebagai isu? Bila kena satu kaum, kita jadikan isu. Kemudian macam tadi, Tuan Yang Padang Dipertua, Serai. saya minta maaf, saya tidak pernah. Sila terus. Kalau setakat kata saya pekat, tak apa Tan Sri, ya. Tetapi itu saya kata tadi bahawa yang menjadi masalah, kita ni very selektif terhadap sesuatu isu untuk dijadikan sebagai satu isu kaum. Ini yang menjadi masalah. Bila kita bercakap seolah-olah kita nak membela pada satu kaum. Dan ini masalah sebenarnya bukan hanya satu kaum saja yang mati ditembak oleh polis. Dan apakah kita nak polis terkorban ketika untuk menangkap penjenayah-penjenayah seperti ini? Mereka berbahaya. Dan ada bukti-bukti
barang yang dirampas Betul, Pak. setelah berlaku peristiwa ini. Betul, Pak. Terima Sebab kasih. itu saya nak tanya tadi Terima kasih. pasal Tak apa, masa sampai ada tebak kepala ini apa ni, buat satu tuduhan yang melulu. Dia buat sesiatan ke apa? Jadi inilah Ipoh Barat. Lain kali jangan selektif teruskan dan terhadap move satu on isu. dulu. Saya nak teruskan. Sila. Terima kasih. Pandangan Batu Batu tidak benar kerana kita tidak menggunakan bangsa langsung. It's coincident bahawa 6 orang yang ditembak mati itu adalah dari masyarakat India. Saya tak pernah menggunakan perkataan tersebut atau Padan Serai. Saya rasa itulah parti fikiran sempit, mungkin dia on racial grounds, dia ingat semua perkara can be solved on racial ground. Boleh saya menjelaskan? Saya mengalih, I do no time, sorry. Saya mengalih ke perkara yang lain, iaitu satu di antara yang ditahan di ISA adalah Udaya Kumar. Saya difahamkan dia perlukan rawatan dengan segera, di mana gangren telah mula berlaku di kaki beliau, dan saya difahamkan kalau tindakan susulan tidak diambil, mungkin dia kaki akan dipotong, amputated. Dan saya difahamkan perkara ini telah pun diberitahu kepada pihak-pihak yang berkenaan. Hingga hari ini lebih kurang sudah 1 bulan tidak ada tindakan apa-apa diambil. Saya pohon agar kerajaan dapat membenarkan doktor-doktor dari swasta untuk berjumpa dengan beliau dan memberi ubat-ubat jika perlu, atau dihantar ke hospital swasta untuk dirawat. Kerana ada ramai di antara masyarakat yang katakan bahawa jika kerajaan tidak mampu memberi perhatian kepada beliau, mereka rela untuk memberi rawatan percuma di hospital-hospital. Dan saya pohon agar kerajaan mengambil tindakan supaya kelima-lima ini yang telah ditahan, termasuk lebih dari beberapa 75 orang lagi di tahanan anda ISA, saya pohon semua ini dikaji balik dan dilepaskan, kerana ini ada satu yang keji yang tidak munasabah langsung, di mana mereka ditahan tanpa dibawa ke mahkamah atas tuduhan-tuduhan. Dan ini ada satu perkara yang tidak boleh diterima, tidak ada rasionalnya ISA langsung. Akhir sekali, Tuan Sri Speaker, iaitu baru-baru ini kerajaan telah bersetuju menubuhkan satu task force untuk mengenal pasti macam mana mengatasi masalah stateless people di negara ini. Saya difahamkan walaupun FOMCA dan organisasi-organisasi yang lain, NGO telah mengatakan di antara lingkungan 50,000 hingga 100,000 orang adalah dalam situasi stateless di negara ini. Akan tetapi task force ini yang telah pergi ke seluruh negara, saya nak tahu apakah yang hasil dari mereka yang mereka telah capai, kerana saya difahamkan ada ramai di antara di mana sistem yang sama digunakan pakai oleh task force, di mana mereka ingin dokumentasi, mereka perlu saksi-saksi yang saya telah mengatakan dahulu, 1 tahun dahulu. Cara yang lebih baik, cara yang lebih senang adalah mereka adalah yang telah tidak mendapat pertolongan dari departmen-departmen kerajaan. Lebih baik kerajaan memberi satu amnesty kepada mereka supaya mereka juga dapat menikmat semua sebagai warga negara di negara ini. Saya harap kerajaan akan mengambil kira. Kalau di negara-negara lain amnesty adalah satu proses untuk membawa masyarakat ke dalam lampangan yang sama, kenapa pula kita tidak boleh? Dan lagipun kita tahu mereka telah dilahirkan di negara ini. Ada mereka yang 50 umur, 60 umur, tidak ada birth certificate, tidak ada IC, dan perkara ini perlu tindakan. Task force yang disediakan, apakah hasil ini? Dan saya difahamkan bila mereka pergi ke merata-rata tempat, mereka berada 1, 2 hari, 3 hari, tetapi tidak ada masa untuk komplainan untuk datang untuk memberi follow up dalam perkara ini. Dan banyak kes, banyak di antara kes ini tidak diselesaikan. Dan apakah cara yang telah dikenal pasti supaya satu masalah macam ini dapat diatasi? Terima kasih. Nandri, wanakkam.